Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Asy-Syafa'ah pada pagi ini? Saya harap dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, dan sebagaimana biasanya sudah bersedia untuk ikuti sambungan pengajian kitab kita, iaitu Husnul Uswah, syarah hadis-hadis wanita yang telah disusun oleh Syekh Muhammad Siddiq Hasan Khan. Baik, jadi pada pagi ini muslimah semuanya, kita akan masuk kepada perbincangan hadis kita yang ke-17, yang mana saya langkau begitu jauh kalau nak kita bandingkanlah dengan hadis kita yang ke-16. Hadis kita yang ke-16 hari itu mesti ingat lagi apa yang kita bincangkan. Hadis yang ke-16 kita bincangkan tentang apa muslimah? Tentang wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Kita juga bincangkan tentang hukuman, azab yang Nabi SAW diperlihatkan bagi golongan yang mana menjadikan zina sebagai lifestyle, iaitu sebagai cara kehidupan mereka. Dan di sini pada pagi ini kita tetap kita masih lagi akan membincangkan tentang zina, tetapi dari sudut keadaan yang sedikit berbeza. Jadi sebab itu saya akan masuk pada perbincangan hadis yang ke-17 di sini. Sila muslimah semuanya rujuk pada halaman 142. Di halaman kita yang ke-142 kita akan membincangkan tentang kisah-kisah wanita yang mana mereka ini datang kepada Nabi SAW. Mereka mengaku tentang dosa zina yang mereka lakukan, dan mereka adalah di kalangan wanita yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita lihat di muka surat 142, memang jauh kan, jika pada minggu lepas kita bincangkan di muka surat yang ke-100, terus kita lompat ke muka surat 142. Di muka surat 142 tajuknya berbezalah dengan apa yang saya paparkan di skrin kita pada pagi ini. Jika kita lihat pada muka surat 142 itu, tajuk besarnya ialah wanita-wanita yang dihukum had. Maksud dihukum had ni lah dihukum hudud. Jadi dosa zina, perbuatan zina pada zaman Nabi SAW, mana-mana, tak kira sama ada di kalangan wanita ataupun lelaki lah, kedua-duanya, jika didapati mereka melakukan zina, maka akan ada hukum hudud yang dijatuhkan ke atas mereka. Jadi di sini ada di kalangan wanita-wanita yang juga dihukum hudud oleh Nabi SAW. Kerana pengakuan mereka kan, ataupun kerana ada aduan yang datang kepada Nabi SAW. Namun pada pagi ini Ustazah ingin bawa kepada kita semua dengan dua contoh berkenaan dengan peristiwa ini, di mana ada di kalangan wanita yang mana mereka mengaku mereka berzina, kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Nabi SAW agar menjatuhkan hukuman hudud ke atas mereka. Kita lihat kepada kisah yang pertama sebagaimana yang terdapat di dalam kitab kita ini. Ada sebuah kisah daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang seorang wanita yang disebut sebagai wanita Ghamidiyah.
Sebelum itu ya muslimah, kalau kita lihat di halaman kita yang ke-142 itu, kita dapati bahawa di situ terdapat satu kisah sebelumnya, iaitu yang diriwayatkan oleh Buraidah radhiyallahu an, menceritakan bahawa Ma'iz bin Malik al-Aslami datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah menzalimi diri saya telah berzina, maka bersihkanlah saya." Maksud bersihkanlah saya ini ialah dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan hukum hudud ke atas dirinya. Begitu keadaannya. Jadi hadisnya agak panjang lah ya muslimah. Saya pun tidak mahu sentuh berkenaan dengan Ma'iz itu. Namun yang paling pentingnya di sini, setelah Nabi SAW menjatuhkan ataupun melaksanakanlah senang ya, melaksanakan hukuman hudud, iaitu rejam hingga mati ya di sini, datang seorang wanita. Dalam riwayat yang sama, datang seorang wanita yang dikenali sebagai wanita Ghamidiyah. Ya, jika lihat di kitab kita di situ, pada perenggan yang kedua dijelaskan kepada kita, dalam kelanjutan hadis tersebut disebutkan, setelah Ma'iz mengatakan hal itu untuk yang keempat kalinya, maka dibuatkanlah lubang untuknya, kemudian Ma'iz disuruh untuk masuk ke dalamnya lalu direjam. Lalu direjam. Baik, seterusnya di sini, dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, datanglah seorang wanita Ghamidiyah. Dalam hadis ini disebutkan bahawa datang seorang wanita Ghamidiyah yang mana dia kata kepada Nabi SAW, "Inni qad zanaitu fatahhirni." Wanita ini datang kepada Nabi, lalu dia kata kepada Nabi, "Sesungguhnya aku telah berzina, maka bersihkanlah aku." Ungkapan katanya sama sebagaimana ungkapan kata Ma'iz. Biasanya Ma'iz itu adalah seorang lelaki, tetapi wanita ini, seorang wanita yang disebut sebagai wanita Ghamidiyah, dia datang, dia mengaku kepada Nabi bahawa dia telah berzina dan minta kepada Nabi agar baginda laksanakan hukuman hudud ke atasnya. Jadi wanita ini dia datang kepada Nabi. Jika lihat pada slide yang saya tampilkan di skrin kita ini, wanita ni dia telah berzina, dan dia ketika dia datang itu, dia dalam keadaan yang hamil, sudah berbadan dua. Maknanya hamil itu ialah hasil dari perzinahan dia, perzinaan dia yang dia lakukan. Jadi Nabi SAW bila melihat wanita ini, dia datang kepada Nabi tadi kan, kemudian dia beritahu kepada Nabi tentang dia dah berzina. Dia minta Nabi bersihkan diri dia. Dalam hadis ini mengatakan bahawa wa innahu raddaha. Nabi SAW suruh dia pulang. Nabi tak terima pengakuannya itu tadi. Nabi kata, "Apa? Pulanglah engkau." Kemudian falamma kana al-ghadu qalat ya Rasulullah, "Lima tarudduni la'allaka an taruddani kama radatta Ma'izan, fa wallahi inni la hubla." Jadi wanita ini esoknya dia datang lagi kepada Nabi SAW. Lalu dia kata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau suruh aku pulang?" Dia persoalkanlah tindakan Nabi. Kenapa suruh aku pulang? Adakah, dia tanya, adakah engkau nak buat aku sebagaimana engkau nak buat pada Ma'iz? Sebab Ma'iz ini, kalau kita lihat tadi dia datang kepada Nabi sebanyak 4 kali, baru Nabi terima pengakuannya itu, dan dilaksanakan hukuman rejam ke atasnya. Sebab Ma'iz datang pertama kali, kedua kali, ketiga kali kan, keempat kali baru Nabi tak dapat menolak dia. Sebab asyik datang sahaja, maknanya sudah sampai kepada pengadilan. Jadi di sini dalam kisah wanita Ghamidiyah ini, dia tanya kepada Nabi, adakah Nabi nak buat sebagaimana Nabi buat kepada Ma'iz? Dan dia kata kepada Nabi, "Fa wallahi inni la hubla." Sesungguhnya demi Allah, demi Allah, aku ataupun saya ini sudah hamil.
Jadi apa kata Nabi SAW setelah mendengar pengakuan wanita itu yang dia sudah hamil tu tadi? Nabi pun kata kepada dia, bukan begitu. Nabi kata kita, tapi pulanglah sampai kamu melahirkan. Jadi Nabi kata, balik, kemudian sampai kamu melahirkan, setelah kamu melahirkan datang balik sini. Kita lihat apa yang boleh kita buat. Begitulah ya kata Nabi kepada wanita tersebut. Jadi ketika setelah dia melahirkan, diceritakan setelah dia melahirkan, mungkin situ 9 bulan lamanya penantian setelah dia melahirkan, dia datang lagi kepada Nabi sambil menggendong, sambil membawa bayinya dengan selembar kain, lalu berkata, wahai Rasulullah, inilah bayi yang telah saya lahirkan. Nabi lihat keadaan wanita itu yang baru melahirkan. Nabi kata, apa, pulang? Nabi suruh dia baliklah, pulanglah sampai selesai menyusukan bayi tersebut. Sampai dia selesai menyusukan bayi tersebut. Jadi setelah itu kan, setelah dia menyusukan bayinya, jika kita ni betul-betul yang muslimah menyusukan anak ni, dia ambil masa dalam 2 tahun, begitu keadaannya. Jadi bayi ini sampai satu keadaan, wanita ini datang kembali bersama dengan anaknya, dan anaknya itu kalau kita lihat dalam kitab kita, dijelaskan kepada kita bahawa dia kata, wahai Nabi, inilah anakku, saya telah menyusukannya dan dia sudah boleh memakan makanan. Sebab apa? Anak itu dia bawa datang dan di tangan anak itu ada roti. Maknanya ada makanan lah, dia makan kan, baby tu kan. Jadi Nabi pun dia serahkan anak itu kepada salah seorang di antara kaum muslimin. Kemudian baginda pun memerintahkan wanita ini dilaksanakan hukuman rejam hingga mati ke atas beliau. Jadi apa yang berlaku bila dia direjam? Ada dalam riwayat ini Muslim ada ceritakan kepada kita, pada masa itu wanita ini digalikan lubang untuknya, lalu dimasukkan dia ke dalam lubang itu hingga ke paras dadanya. Kemudian diperintahkan kepada orang ramai agar merejam wanita itu, dan pada masa tersebut Khalid ibn Al-Walid dia pun turut sama dalam melaksanakan hukum itu, iaitu rejamlah wanita itu dengan batu. Dan pada masa itu farama ra'saha fatanaddaha ad-damu ala wajhi Khalidin. Dan pada masa itu ketika Khalid ibn Al-Walid dia rejam wanita tersebut, darah wanita itu terpercik ke wajahnya. Dalam keadaan itu, apa yang Khalid lakukan? Khalid ibn Al-Walid pun mencela wanita tersebut. Dia cakap benda yang tak baik lah, ya Khalid ibn Al-Walid. Jadi bila Nabi SAW mendengar celaan Khalid ibn Al-Walid terhadap wanita yang direjam itu, apa kata Nabi SAW kepada beliau? Nabi kata begini muslimah kepada Khalid, sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita ini di muka surat 143 di situ, Nabi kata kepada Khalid dengan ungkapan kata yang begini, mahlan ya Khalid, fawallahi fawalladhi nafsi biyadihi laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin la ghufiralah. Nabi ingatkan kepada Khalid, tenanglah wahai Khalid. Jangan, maksudnya Nabi nak kata kepada dia ni, jangan keluarkan ungkapan kata berbentuk hinaan, celaan kepada wanita itu. Kenapa Nabi SAW larang? Kita lihat di sini, Nabi beritahu kepada Khalid tentang keadaan wanita tersebut, yang mana Nabi kata dia adalah wanita yang telah bertaubat kepada Allah. Dan Nabi SAW beritahu kepada Khalid, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat. Sekiranya taubat seperti itu dilakukan oleh seorang pelaku dosa besar, nescaya dosanya akan diampuni.
Ini kita panggil sebagai pengakuan daripada Nabi SAW untuk menunjukkan betapa wanita tersebut, walaupun muslimah, kita lihat dalam kes itu tadi, dia adalah seorang wanita yang penzina, yang kita tahu, kita dah bincangkan pada minggu lepas, betapa pentingnya kita sebagai seorang muslimah menjaga kehormatan kita, antaranya ialah dengan tidak melibatkan diri kita dalam perzinahan. Namun wanita ini dia berzina, bahkan dia hamil hasil daripada perzinahan dia itu tadi. Dia hamil, dan Nabi SAW melaksanakan hukuman rejam ke atas dia. Namun Nabi SAW ingatkan kepada Khalid, kamu tidak berhak untuk mencela wanita ini. Kerana apa? Dia adalah wanita yang telah bertaubat, walaupun dia ada melakukan dosa besar yang menyebabkan dia perlu direjam itu tadi. Tapi dia telah bertaubat, yang mana Nabi kata, jika taubatnya itu dilakukan oleh seorang yang melakukan dosa besar sekalipun, dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga muslimah. Ini adalah kisah yang pertama saya datangkan. Kita ada kisah yang kedua. Kisah yang kedua, jika kita lihat dalam kitab kita juga ada ditampilkan di bawah itu, setelah Nabi SAW ingatkan kepada Khalid ibn Al-Walid tentang jangan mencela wanita tersebut. Jadi di sini ada satu lagi kisah, tapi wanita daripada Juhainah. Jika tadi kan kita lihat wanita itu adalah wanita Ghamidiyah, namun dalam kes yang kedua ada kisah wanita dari Juhainah. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana wanita ini juga seorang wanita yang telah berzina. Dia hamil, hasil daripada perzinaan dia itu tadi. Dan kita dapati bahawa dia datang kepada Nabi SAW. Dia beritahu kepada Nabi SAW tentang dosa yang dia lakukan. Lalu wanita daripada Juhainah ini disebutkan begini, dia datang kepada Nabi, yang mana jelas kepada dalam diri dia itu nampak kelihatan wahiyah hubla. Disebut dalam riwayat ini bahawa dia itu dalam keadaan yang mengandung minaz zina, hasil daripada perzinaan dia. Lalu dia kata kepada Nabi, ya Nabi Allah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Dia kata, wahai Rasulullah, saya telah melanggar hukum, maka tegakkanlah hukuman hudud itu ke atas saya. Jadi wanita ini mengaku, lalu wanita ini dia minta kepada Nabi agar laksanakan hukuman hudud pada dia. Namun Nabi SAW panggil, pada masa itu Nabi panggil walinya. Wali kepada wanita inilah yang menjaga wanita ini, dan Nabi perintahkan kepada walinya, faqala ahsin ilaiha, faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini biha, fafa'ala fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini kita dapati ketika wanita hamil tersebut, yang mana daripada Juhainah, dia datang, dia mengaku dosa zina yang dia lakukan. Lalu dia minta Nabi SAW agar laksanakan hukuman hudud ke atas diri dia. Nabi panggil walinya dan Nabi perintahkan kepada para walinya agar jaga wanita ini baik-baik. Fa'ahsin ilaiha, berlaku baiklah kepada wanita tersebut. Berlaku baik kepada wanita tersebut. Kemudian nanti setelah dia melahirkan, datang kembali bawa wanita itu kepada aku. Jadi begitulah keadaannya setelah wanita itu melahirkan anaknya, dan setelah bagi saya dalam hadis ni pastilah Nabi SAW, sebagaimana wanita Ghamidiyah itu, Nabi perintahkan supaya anaknya disusukan, lalu setelah itu barulah dilaksanakan hukuman hudud, hukuman rejam ke atas wanita ini. Kemudian Nabi SAW laksanakan solat jenazah ke atas wanita tersebut. Jadi datang Umar radhiyallahu an. Umar tanya kepada Nabi. Apa kata Umar? Faqala lahu Umar, tusalli alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat.
Umar ini pertikaikan tindakan Nabi. Kan? Dia kata apa? Apakah anda mensolatkannya sementara dia telah berzina? Ini kata Umar kepada Nabi. Kenapa anda solatkan wanita ini sedangkan dia adalah wanita yang telah berzina? Tapi apa kata Nabi SAW? Ya, pada wanita daripada Juhainah ini yang mana dia berzina, lalu dia hamil di atas perbuatan zinanya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta dilaksanakan hukuman hudud itu ke atas dirinya. Dan Nabi laksanakan sebagaimana yang diminta oleh wanita tersebut. Dan Nabi SAW mensolatkan jenazahnya, yang mana perbuatan Nabi tersebut dipertikaikan oleh Umar radhiyallahu an. Namun di sini apa kata Nabi SAW kepada Umar? Nabi kata begini, muslimah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita lihat ungkapan kata yang Nabi sampaikan kepada Umar. Laqad tabat taubatan. Sungguh wanita itu walaupun dia telah berzina, ya, dia hamil hasil daripada perzinahan dia, tetapi dia telah bertaubat. Yang mana Nabi kata kepada Umar, "Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah la wasi'athum." Jika taubatnya dibahagi-bahagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, pasti taubatnya akan mencukupi untuk dibahagikan kepada mereka semua. Ini ungkapan kata Nabi SAW kepada Umar. Baik muslimah, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada kedua-dua peristiwa yang telah kita bincangkan itu tadi, tentang seorang wanita, dan di sini kita ada dua orang wanita yang telah berzina, ya, yang telah berzina. Namun di situ ada pengajaran-pengajaran yang banyak yang boleh kita ambil dan kita pelajari daripada kisah mereka berdua. Kita lihat begini, ya, menerusi hadis kita yang ke-17 ini, ya muslimah. Pertama sekali, kita dapati bahawa ada di kalangan wanita mereka melakukan dosa. Antaranya ialah zina, dan itu berlaku pada zaman Nabi SAW lagi. Ya, itu berlaku sejak zaman Nabi SAW lagi. Wanita yang beriman, wanita yang muslimah, mereka melakukan perbuatan yang terkutuk, perbuatan yang keji. Sebagaimana yang telah saya highlightkan, saya tekankan pada minggu lepas, kita wanita yang beriman, kita seorang wanita muslimah, kita perlu jaga kehormatan diri kita. Jangan melibatkan diri kita dalam hal-hal yang zina, kerana dosanya adalah dosa besar. Namun ada keadaan, ada ketikanya, ya, sebab begini muslimah, kita masing-masing Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan jalan hidup yang berbeza. Mungkin ada di kalangan kita yang tersilap langkah. Ya, mungkin pada masa itu kita di kalangan wanita yang, yalah, walaupun kita kata kita seorang wanita yang beragama Islam, muslimah, tapi kita mungkin jahil, tak cukup ilmu agama, kita ikutkan nafsu kita. Ada dosa yang kita lakukan. Kita ada pengalaman-pengalaman silam yang begitu gelap kita rasa. Kita lakukan. Ya, maknanya wanita, dia juga ada waktunya tersalah, tersilap. Namun kita lihat bagaimana kedua-dua wanita yang kita tampilkan pada pagi ini, Masya Allah, tabarakallah. Mereka betul, mereka melakukan dosa zina. Ya, mereka lakukan dosa zina. Namun kita dapati mereka insaf, mereka mengaku dosa yang mereka lakukan. Maknanya apa? Mereka bertaubat dari dosa-dosa mereka. Mereka kembali ke jalan Allah yang lurus. Ya, mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus, iaitu mereka bertaubat kepada Allah. Mereka sedar bahawa mereka telah melakukan satu dosa yang terkutuk dan keji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka bertaubat. Sebab itu mereka datang kepada Nabi SAW, mengaku dosa mereka dan minta agar
mereka ini dibersihkan. Maksudnya mereka itu dilaksanakan hukuman rejam hingga mati itu tadi. Tapi yang hukuman rejam hingga mati itu ialah hukuman yang kita kata dilaksanakan oleh pihak pemerintah ya muslimah, yang mana melaksanakan ataupun mengaplikasikan hukum hakam yang telah ditetapkan oleh agama kita. Namun kalau konteks kita pada hari ini, negara kita tidak melaksanakan hukum hudud itu. Jangan pula kita main mengaku sana mengaku sini kita telah berzina. Jika kita ada melakukanlah ya, na'udzubillahi min dzalik lah saya kata. Tapi jika kita ni di kalangan pernah melakukan itu, kita taubat kepada Allah. Senyap. Ya, taubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita. Menyesal, jangan ulangi lagi. Lakukan amal kebaikan, terus-terusan berusaha untuk menjadi muslimah yang taat. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kita kepada dosa-dosa silam kita. Begitu keadaannya. Tak perlu kita nak umumkan kita buat itu, kita buat ini, kita berzina dan sebagainya. Tak perlu. Ataupun kita tak boleh ya lakukan hukuman hudud ini, iaitu rejam sampai mati tersebut secara personal lah. Mungkin anak kita kata anak kita telah terlanjur dan sebagainya, kita pernah pandai nak rejam dia sampai mati, ya tak boleh kita lakukan sedemikian. Sebab hukuman hudud ini, kena ingat ya, ia bukan hukuman yang dilaksanakan secara personal. Ia adalah hukum hakam, hukuman ya, walaupun ia ada dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW, tetapi ia dilaksanakan secara rasmi oleh pihak pemerintah. Yang pihak pemerintah berikan authority kepada hakim ya untuk laksanakan. Namun kalau sesuatu tempat itu tidak melaksanakan hukuman tersebut, tak perlu kita ni. Kerana apa? Begini muslimah. Bila seseorang itu dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pun katakan kepada kita, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Seorang yang dia dah bertaubat daripada dosa-dosanya umpama orang yang tidak memiliki dosa. Maknanya bersih. Ya, bersih. Kita kata start from scratch baliklah, begitu keadaan diri kita bila kita sudah menjadi orang yang bertaubat. Ya, itu adalah hadis yang saya bacakan tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang hasan. Jadi kita sekarang ini, bila kita dah insaf, kita mengaku kita lakukan dosa, maknanya mengaku pada diri kita ini, mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita ada melakukan dosa, menyesal, tinggalkan, tak nak ulangi lagi. Tak nak ulangi lagi, sudah. Terus berusaha untuk jadi seorang wanita yang baik. Dan antara perkara yang kita belajar daripada peristiwa itu, betapa dalam agama kita, ya, walaupun ada hukuman hudud tadi kan, rejam hingga mati dan sebagainya, saya nak berikan satu pencerahan juga di sini ya. Hukuman hudud ini dia ada dua untuk zina tu tadi. Dia satu, jika sekiranya di kalangan yang belum bernikah, ya, kemudian dia melakukan zina tu kan, dalam agama kita hukumannya tak rejam sampai mati ya muslimah, tapi ialah disebat 100 kali, kemudian diasingkan daripada negeri selama setahun. Begitu hukum hakam yang telah ditetapkan ya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa dihukum rejam hingga mati? Kerana dia adalah lelaki atau wanita yang telah bernikah. Sebab itu dalam agama meletakkan hukuman rejam hingga mati kepada mereka yang telah bernikah tapi kemudian mereka melakukan zina. Yang di sini kita lihat dalam agama kita, wanita itu adalah wanita hamil. Tapi adakah dalam keadaan hamil itu terusnya Nabi SAW kata, okey sekarang gali lubang, rejam dia sampai mati? Tak. Kita lihat betapa ada keihsanan dalam agama kita. Apabila wanita yang hamil, Nabi SAW perintahkan pulang, lahirkan dulu ya bayi yang dikandung. Setelah dilahirkan pun Nabi SAW tak teruskan laksanakan hukuman rejam hingga mati itu. Tapi Nabi SAW perintahkan supaya pulang sekali lagi, susukan bayi, kerana bayi itu ada haknya yang perlu diberikan.
Masya Allah tabarakallah, agama kita. Lihat dia betapa, lihat terpancarnya keihsanan dalam agama kita. Dan seterusnya, paling penting di sini muslimah, yang perlu kita ingatkan pada diri kita, sebagaimana yang terdapat dalam kedua-dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu tadi. Pertama, tentang kisah wanita Ghamidiyah. Kedua, kisah wanita dari Juhainah itu tadi. Kita lihat di sini, sebagai insan yang tahu bahawa seseorang ada melakukan dosa, jangan sesekali kita ungkit dosa orang yang sudah bertaubat. Jangan kita cela dia. Ya, jangan kita ucapkan dengan ucapan-ucapan yang boleh merosakkan maruah diri dia. Itu yang Nabi SAW perintahkan kepada Khalid dan juga Umar bin Al-Khattab itu tadi. Ingat tak? Ketika Khalid dia merejam wanita Ghamidiyah tersebut, kemudian darahnya terpercik ke wajah Khalid, lalu Khalid dia cela wanita itu. Nabi kata apa kepada Khalid? Mahlan. Tenang. Jangan cela dia. Kerana apa? Dia adalah wanita yang telah bertaubat. Begitu juga Umar bin Al-Khattab. Bila dia pertikaikan kenapa Nabi solatkan jenazah wanita itu sedangkan dia adalah wanita yang berzina. Tapi Nabi kata apa kepada Khalid? Dia telah bertaubat. Maaf, Nabi kata apa kepada Umar? Dia telah bertaubat. Wahai Umar, wanita yang bertaubat, maknanya betapa tingginya, betapa mulianya status diri seorang wanita, ya, tak kira sama ada wanita ataupun lelaki yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang tahu seseorang ada melakukan dosa, kita tak berhak untuk cela orang yang telah bertaubat. Ya, sebab itu kita ni bila lihat ada di kalangan teman-teman kita, mungkin di kalangan muslimah-muslimah kita yang sudah berhijrah, yang sudah jadi baik, yang sudah bertaubat, Alhamdulillah. Jangan kita nampak dia, kita pun ungkit-ungkit kisah lama dia. Kan? Kita pun kata, aku ingat lagi dulu engkau tak pakai tudung, rambut engkau blonde, apa-apa, kita pun cakap kan tentang dosa-dosa lama dia. Kita pun kata, kau tak ingat ke dulu engkau dulu macam gini perangai engkau, teruk engkau dulu, sekarang macam gini engkau. Tak payah kita sindir-sindir orang yang sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan lama dia dan dia dah ubah lifestyle dia. Sebab itu larangan dari Nabi SAW. Sebagaimana yang Nabi larang Khalid lakukan, begitu juga sebagaimana yang Nabi larang Umar bin Al-Khattab berpemikiran tentang dosa seseorang setelah dia bertaubat kepada Allah. Jadi kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang muslimah, ya, kena banyak ingatkan diri kita. Tak semua orang Allah berikan kepada mereka jalan yang mudah untuk menjadi seorang muslimah yang salihah. Mungkin kita kata, ya muslimah, kita daripada dulu, daripada kecil, Masya Allah, tabarakallah, Allah tempatkan kita di tempat yang baik-baik. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan yang baik-baik dalam hidup kita sampailah kita tua. Sebab itu kita tak boleh lihat pada wanita yang lain, mungkin kehidupan lifestyle dia turun naik. Sebab apa? Dia mungkin dalam keadaan yang mana tidak dekat dengan orang yang baik-baik, tidak berada di tempat yang baik. Namun bila dia telah bertaubat kepada Allah, kita ni yang dah sedia baik, ya, kita yang telah sedia baik ini, kita perlu berikan sokongan kepada wanita-wanita yang begini, kemudian yang mana mereka nak jadi seorang wanita yang salihah, tanpa sesekali kita mengutuk, mengkeji, menghina, kan? Kita buka fail dia yang lama-lama, lihat gambar dia lama-lama ke apa, tunjukkan. Jangan. Sebab bimbang-bimbang kita, daripada kita ini, kita boleh menyebabkan wanita itu kembali kepada dosa lamanya. Bimbang jadi sedemikian. Ya, maka sebab itu Masya Allah tabarakallah, hadis ini menjadi peringatan kepada diri kita semualah, daripada diri kita, tak kira sama ada kita wanita ataupun lelaki lah, ya, agar kita banyak muhasabah, banyak ingatkan diri kita ni,
jaga lidah kita, jaga apa yang kita fikirkan tentang orang lain, ya, kerana kita pun tak sesempurna mana muslimah. Ada juga kesilapan yang kita lakukan, walaupun kita katalah mungkin kita tak buat dosa yang besar, tapi mana ada manusia yang terlepas daripada salahnya. Sebab itu Nabi ingatkan kepada kita, setiap anak Adam, mereka ada melakukan kesilapan. Namun sebaik-baik anak Adam yang melakukan kesilapan, kita manusia yang buat salah ini, ialah di kalangan mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey muslimah, mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini banyak manfaat yang kita peroleh, terutamanya saya lah, ya. Saya juga pesan pada diri saya dan kita semua agar kita terus-terusan berusaha, ya, untuk jadi seorang muslimah yang benar-benar sentiasa memberikan sokongan kepada muslimah yang lain untuk jadi muslimah yang solehah, muslimah yang baik, muslimah yang taat kepada Allah. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.